السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, buniyal Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa sawmi Ramadan, atau kama qala, muttafaqun alaih. Daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, Islam berdiri di atas 2 kalimah syahadah, iaitu mengaku dan menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Yang kedua, wa ita'iz zakah, iaitu menunaikan zakat. Yang ketiga, wa hajjil bait. Yang kedua, wa iqamis salah, dan mendirikan sembahyang. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, mengerjakan haji. Dan yang kelima, wa sawmi Ramadan, dan puasa dalam bulan Ramadan. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 5 benda menjadi rukun pada Islam kita. Maknanya kalau sekiranya kita tak buat satu daripada 5 ni, Jahannam terus Islam kita. Sama ada kita tidak mengucap 2 kalimah syahadah, ataupun kita mengucap tapi kita buat satu-satu perbuatan yang merosakkan kalimah syahadah itu. Kalau sekiranya rosak 2 kalimah syahadah ini, maka rosak Islam kita. Maka tidak ada tempat dalam bagi kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam 5 benda ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelimanya wa shaumi Ramadan, iaitu puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan adalah satu benda yang orang Islam buat tiap-tiap tahun. Garis panduan untuk Tuhan terima puasa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya.
Di antaranya hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im, atau kama qala, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apabila seseorang kamu berpuasa, maka hendaklah kamu jaga jangan sampai kamu bercakap benda-benda kotor. Wala yadkhab wala yafkhab, dan janganlah sampai masa berpuasa kamu bertengkar. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, dan kalau sekiranya ada satu orang mai tiba-tiba dia maki kamu, kalau sekiranya tak duduk mai satu orang maki kita, dia kata lebih kurang kat kita, dia sakitkan hati kita, dia hina kita, dia kata apa yang berasa nak kata, dia kata dekat kita, au qatalahu, atau mai satu orang tak duduk ajak kita bertengkar. Kalau sekiranya berlaku benda yang macam ni dalam keadaan kita tengah puasa, Nabi kata falyaqul inni sha'im, maka kata dekat orang ni, sesungguhnya saya sedang puasa. Maknanya ialah tak sejawab. Dia maki kita pun tak sejawab, dia mai ajak kita bertengkar pun tak sah bertengkar, buat tak tahu sudah. Kalau sekiranya dia mai, dia maki kita pun kita buat pekak tak dengar aja. Kalau sekiranya dia mai, dia kata benda-benda tak elok kat kita pun kita buat serupa kita tak dengar apa yang dia kata. Kalau sekiranya kita boleh buat macam tu, kita boleh tahan diri kita daripada jawab tohmahan, caci maki, tuduhan orang yang orang buat ke kita dalam keadaan kita puasa, maka itulah orang-orang yang mencapai hakikat puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tak boleh tinggal cakap-cakap tipu ataupun bohong, barang siapa yang dia puasa tapi dia tak boleh tinggal cakap bohong, dia puasa dengan dia tak puasa sama aja bila bercakap bohong, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maksud dia, Nabi SAW kata tak ada sebab untuk Allah Subhanahu wa taala nak bagi pahala puasa kepada dia. Kalau ada satu orang manusia yang dia puasa pun duk bercakap bohong juga, Nabi kata, Tuhan kata tak ada sebab Tuhan nak kena bagi pahala ke dia kerana dia puasa. Puasa apa? Sedangkan mulut dia masih lagi duk keluar cakap-cakap bohong. Tak ada sebab, tak ada pasal Allah Subhanahu wa taala nak bagi pahala kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, puasa yang kita akan jumpa lebih kurang sebulan lagi ni, puasa ni adalah puasa yang sangat penting. Puasa yang kita akan jumpa lebih kurang sebulan lagi ni adalah puasa yang sangat penting, yang kalau sekiranya kita tak dapat memenuhi kehendak puasa macam yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita boleh lapang, kita boleh dahaga, kita tak boleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Nabi SAW, kalau sekiranya Nabi puasa, macam mana keadaan Nabi SAW. Nabi SAW, dia bila dia puasa, sebelah malamnya Nabi isikan. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala thumma i'takafa azwajuhu ba'da, atau kama qala muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mai 10 hak penghabis dalam bulan Ramadan, 10 yang akhir dalam bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beriktikaf. Dia beriktikaf dalam masjid sehinggalah tawaffahu Allah Ta'ala, sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan Nabi. Nabi ni daripada awal dia amalkan benda ni, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam difardukan oleh Allah untuk puasa dalam bulan Ramadan, 10 hari hak penghabis itu Nabi i'tikaf dalam masjid. Dan Nabi terus melakukan i'tikaf ni sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi tak tinggal amalan i'tikaf dalam masjid ni tiap-tiap tahun. Selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata summa i'takafa azwajuhu ba'da. Apabila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka i'tikaf itu disambung oleh isteri-isteri Nabi semuanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita cuba tengok kita dengan agama ni main-main lama dah. Kita ni dengan agama ni kita main-main lama dah. Banyak benda yang Allah sebut dalam Quran, banyak benda yang Nabi SAW sebut dalam hadis dia, yang kita sedang tak sedang kita buat main-main. Kita tahu tapi kita buat main-main. Banyak benda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Quran yang kita tak ikut, dan banyak benda yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita tak ikut. Sedangkan kita tahu benda-benda ni semua, tapi secara sedang, bukan secara tak sedang, secara sedang kita langgar benda-benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak buat. Benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak yang kita buat. Mudah-mudahan bulan puasa nak mai sebulan lagi ni, mudah-mudahan bulan puasa ni memberikan keampunan terhadap dosa-dosa yang kita buat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Kita janji dengan Allah kita nak puasa elok-elok kali ni. Puasa elok-elok maksudnya bukan puasa tak makan tak minum saja, tapi puasa elok-elok maksudnya jaga sungguh-sungguh puasa kita kali ni. Jaga sungguh-sungguh. Elok diri daripada bercakap benda tak elok. Elok diri daripada ingat benda-benda yang tak elok. Elok diri daripada buang masa dengan cara yang tak berfaedah. Dan cuba sedaya upaya supaya bulan puasa ni menjadi bulan yang membawa keberkatan kepada kita semua, dan kita mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16 muka surat 45. Muka surat 45, bab ma jaa fi syahadati zur, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan saksi bohong.
Kita nak tengok satu bab pada malam ni, iaitu bab yang menceritakan tentang satu orang manusia yang dia pergi tampil ke depan dan dia jadi saksi bohong. Tak betul. Dia tak tengok benda tu, dia pergi mengaku kata dia tengok. Maka orang-orang yang macam ni dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ketahuilah saudaraku, saksi bohong itu ialah khabar bohong yang diperkatakan di depan hakim dan seumpamanya. Ni, yang kata saksi bohong ni ialah dia bercakap bohong di depan hakim ataupun di depan mana-mana orang yang tak patut kita pergi bercakap bohong depan dia. Dan orang yang naik saksi akan saksi bohong itu ada berbahaya sekali kepada orang dan kepada diri yang naik saksi itu. Orang yang pergi bercakap bohong ni dua. Satu, diri dia sendiri bahaya. Dan yang kedua, tindakan dia pergi jadi saksi bohong ni menyebabkan orang lain dalam bahaya. Adapun bahaya kepada orang ialah apabila dia naik saksi dengan bohong, maka jadilah orang yang tidak salah itu jadi salah. Bahaya ke orang ni ialah apabila dia pergi cakap bohong, dengan kerana cakap bohong dia, orang tak salah jadi salah. Orang tu tak buat pun benda tu, dia pergi mengaku kata dia tengok kawan tu buat, walhal kawan tu tak buat pun. Dia buat cerita bohong. Kerana cerita bohong dia, orang sudah jadi susah dengan dia. Dan orang yang tidak patut kena bunuh, boleh jadi kena bunuh. Tuan-tuan, benda ni bukan benda ringan, benda berat. Dia pergi habaq kata, saya tengok, dia kata demi Allah saya tengok dengan mata saya sendiri dia bunuh kawan tu. Dia pergi kata lagu tu, walhal orang yang dituduh tu tak bunuh pun. Kerana berpegang kepada saksi ni, kepada dia ni, kepada persaksian dia, kerana tu orang tu kena tuduh membunuh orang, maka akibat dia kawan tu kena hukum bunuh. Bahaya ni, bohong ni bukan benda mudah. Bohong ni benda yang boleh bawa satu malapetaka besar. Dan orang yang ada hak baginya jadi tidak ada hak. Orang tu sepatutnya ada hak, tapi oleh kerana dia pergi jadi saksi, dia menafikan hak kawan tu. Kawan tu tak dapat hak dia. Kerana bohong dia ni, ada satu orang yang patutnya dapat hak, tidak dapat hak. Dan orang yang tiada aniaya jadi kena naya, dia kata. Dan kerana dia cakap bohong, satu orang yang tak ada pasal-pasal tiba-tiba kena naya, kena tuduh. Tuan-tuan, kita duk jumpa banyak dalam masyarakat benda macam ni. Banyak kita jumpa. Orang suka bohong ni cukup banyak dalam dunia ni. Orang suka cakap bohong ni banyak dalam dunia ni. Dan yang herannya, dia bohong ni macam sungguh-sungguh. Siap dengan sumpah, demi Allah, siap kata aku sanggup junjung Quran, siap dengan kata mata aku tengok sendiri. Cara dia bercakap tu sampai orang percaya apa hak dia kata. Walhal Tuhan tahu dia bohong. Ini banyak dalam masyarakat hak macam ni, ada banyak. Yang kerana perbuatan dia ni, sebahagian orang terfitnah dan teraniaya. Tak lepas orang macam ni, tuan-tuan. Tak lepas. Lambat mati aja masuk kubur, dia tahulah akibat daripada bohong dia. Baik. Dia kata, dan bermula bahaya kepada orang yang jadi saksi bohong itu ialah dosa besarnya, seolah-olah sama besar dengan dosa orang yang melakukan dosa kufur. Dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Aiman bin Khurain radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama khatiban faqala ya ayyuhan nas adalat syahadatu zur isyrakan billah. Telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Aiman bin Khurain radhiyallahu anhu.
bahwasanya Nabi SAW bersabda, telah berdiri Nabi hal keadaannya menjadi khatib. Ni hadis ni kata Nabi SAW bakit berdiri duk bagi khutbah. Maka sabda Nabi, hai sekalian manusia, telah bersama sebandingan saksi palsu dan saksi bohong itu akan sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jadi saksi bohong sama macam orang yang syirikkan Allah. Tuan-tuan, kita kena faham dosa syirik Allah ni adalah dosa yang Tuhan tak ampun. Dosa syirik Allah, dosa yang Tuhan tak ampun. Syirik Allah maksudnya dia associate Tuhan dengan satu benda lain. Dia pi bagi jadi Tuhan ni sama macam benda lain. Dia kata mujung aku pakai tangkai ni. Kalau tak sabit tangkai ni, dia kata aksiden orang tu mati dah. Dia pi samakan tangkai yang tak ada manfaat, tak ada boleh bagi mudarat tu, dia pi sama tangkai tu dengan Allah, Tuhan yang boleh melepaskan dia daripada ditimpa mudarat. Dia kata mujung. Dia kata baru pergi ambil petang tadi je tangkai ni. Kalau tidak, dia kata lagu tu punya aksiden aku mati dah. Tak jumpa hampa dah. Bercakap nampak mudah aja. Cakap habis tentu angin pupuk hilang. Tapi dosa yang dia nak tanggung di depan Tuhan kerana dia syirikkan Allah dengan satu tangkai yang tak ada manfaat. Dosa ni dosa Tuhan tidak ampun. Orang yang tampil ke depan jadi saksi bohong adalah merupakan orang yang seolah-olah melakukan dosa syirik tadi. Yang ni Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin boleh mengampunkan dia. Melainkan kalau sekiranya dia taubat dengan taubat nasuha, itu hak Allah untuk mengampunkan dia. Baik. Yakni dosa sekalian. Yakni dosa saksi bohong itu dengan dosa menyengutukan Allah itu sama besar. Dia kata. Maka siapa bohong pada saksiannya, yakni tak tahu apa jadi pada barang dan orang yang disaksikannya, tiba-tiba jadi saksi dengan jalan bohong, nescaya masuk neraka beberapa lama, seperti akan jadi kekal dalamnya. Tak tahu kepala ekor. Orang mai jumpa dia, orang kata hang tolong Ustaz pergi mengaku, kata hang tengok benda ni. Tak tahu kepala ekor, celapak pergi jadi saksi. Dengan kerana dia buat macam tu, satu orang sudah kena naik. Dengan kerana tu dia berdosa besar. Besarnya dosa dia ni sampai Nabi SAW kata seolah-olahlah dia ni masuk neraka macam tak keluar dah. Walaupun dia akan keluar, tapi lamanya dia duduk dalam neraka ni seolah-olah macam tak keluar dah. Begitu. Dan kata Aiman bin Khuraim, "Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur." Kemudian daripada telah habis Nabi SAW bersabda seperti yang tersebut itu, maka membaca Nabi SAW akan firman Tuhan yang kira-kira maknanya, maka hendaklah jauhkan oleh sekalian kamu akan kerja huduh dan amal yang bodoh, iaitu sembah tokong dan sembah berhala dan seumpama dengannya. Tuhan kata jauh daripada benda-benda macam ni, benda yang membawa kita syirik Allah. Sembah tokong. Sembah tokong ni kita tak buat, tapi kita sembah tangkai, kita sembah percaya benda-benda yang tertentu, sama macam percaya tokong, sama aja. Dan jauhkan oleh sekalian kamu akan perkataan bohong dan cakap yang karut-karut. Itu dia. Nabi SAW pesan dekat kita semua, jangan terlibat dengan cakap bohong ni. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Masalah saksi bohong itu sama besar dosa dengan sekutukan Allah. Dia nak beritahu kat kita, dia kata cakap bohong ni dosa sama macam orang yang menyengutukan Tuhan. Sesungguhnya adalah sekutukan Allah tu sebesar-besar dosa yang tiada atas daripadanya. Tak ada yang lebih besar daripada dosa sekutukan Allah.
Kita minum arak berdosa, dan dosa tu dosa besar. Tapi minum arak tak seteruk orang sekutukan Allah. Macam bini kita ada isteri di rumah, isteri curi duit kita, pergi belanja beli benda yang bukan-bukan. Tak seteruk dosa dia kerana dia menduakan kita. Dia pergi cari jantan lain, pergi buat kerja tak elok. Hak tu lagi teruk. Kerana perbuatan dia pergi cari jantan lain, buat benda tak elok tu, dia mensyirikkan kita dengan jantan tu. Sepatutnya kita seorang suami dia, dia pergi cari satu laki-laki lain, pergi buat jadi macam suami dia. Macam mana rasa kita? Kita marah bukan main. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala marah apabila manusia terima dia Tuhan, lepas tu pergi percaya satu benda lain, kononnya mempunyai kuasa macam Tuhan. Tuhan marah. Ini yang dikatakan syirik, dan dia merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tiada ada di atasnya yang lebih besar daripada itu. Tak ada. Dosa syirik Allah ni cukup besar. Kerana siapa-siapa yang bersifat dengan sekutukan Tuhan, maka kekallah ia masuk dalam neraka. Kalau dia mati dalam keadaan dia syirik Tuhan, neraka dia. Orang kafir ni juga dipanggil al-musyrikun. Al-kafirun juga dipanggil al-musyrikun. Sama makna. Al-kafirun maksudnya orang-orang yang engkar. Al-musyrikun maksudnya orang-orang yang syirik. Orang-orang kafir dia engkar Tuhan. Pasal apa? Pasal dia mensyirikkan Tuhan dengan tokong dia. Begitu. Baik, kemudian daripada itu tersebut dalam beberapa hadis bahawa segala dosa besar itu ada banyak. Seperti meninggalkan sembahyang, ni dosa besar. Dosa besar ni banyak. Di antaranya tak sembahyang. Dosa besar, tak sembahyang. Tak ada apa-apa saja tak sembahyang. Kalau sikit tak sembahyang, berasa payah sikit tak sembahyang. Tak sembahyang tu dosa besar. Dan meninggalkan segala yang difardukan Allah. Ada banyak benda yang Allah fardu kat kita. Bukan semayang saja yang Allah fardu kat kita. Banyak benda lain. Di antaranya tutup aurat. Itu kefarduan Allah yang Allah fardukan dekat kita. Di antaranya melaksanakan hukum Allah. Itu fardu. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Wa anzalna fiha ayatin bayinatin. Tuhan sebut dalam ayat itu. Tuhan kata ni adalah satu surah yang kami turunkan dia dan kami fardukan pelaksanaan hukum dia. Lepas daripada ayat tu Tuhan kata az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan, penzina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebab depa ni tiap-tiap seorang 100 rotan. Maka melaksanakan hukum sebat 100 rotan kepada orang yang berzina itu fardu. Fardu maknanya mesti kena buat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, mana-mana orang yang tidak laksana benda yang difardukan oleh Allah ke atas depa dosa besar. Maka itu termasuk di dalam dosa besar kerana saja tak mau nak laksanakan benda yang difardukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti berbuat zina dan lainnya dosa besar. Maka semuanya itu dosa besar belaka. Dan juga dosa besar itu menjadi saksi bohong. Termasuk dalam dosa besar ialah orang yang pergi jadi saksi sedangkan dia bohong. Dia bukan melihat, dia tak melihat benda yang dia pergi jadi saksi itu. Maka saksi bohong itu telah disamakan oleh Nabi SAW sama besar dosa dengan sekutukan Allah. Hanya telah berkata segala ulama, tidak dikekalkan orang yang demikian itu dalam neraka selama ada imannya di dalam dada dia. Itu dia. Cuma beza dia apa dia? Beza dia orang yang cakap bohong, yang pergi jadi saksi bohong, sehingga menyebabkan orang yang tak berdosa kena naik. Kerana dia pergi jadi saksi bohong, orang yang tak berdosa kena naik. Orang macam ni dosa besar, masuk neraka lama.
Tapi last sekali dia keluar juga, ulama kata, selagi mana masih ada iman dalam hati dia. Tentu beza dia dengan orang-orang kafir. Orang kafir masuk neraka kekal selama-lama, dia masuk neraka lama tapi keluar juga akhirnya. Begitu. Baik, dia kata tidaklah dikekalkan orang yang demikian itu di dalam neraka selama ada iman di dalam dada. Tetapi seksa dosa jadi saksi bohong itu amatlah lamanya. Seolah-olahnya tiada keluar orang itu dari dalam neraka sebagai orang yang menyengutukan Tuhan, maka tidak boleh keluar daripada neraka sama sekali. Bermula dalil yang menunjukkan atas bohong itu merupakan dosa besar ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Khuraim bin Fatik al-Asadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالشرك بالله 3 مرات ثم تلا هذه الآية واجتنبوا قول الزور إلى آخر الآية. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Khuraim bin Fatik al-Asadi radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah semayang akan semayang subuh. Maka tak kala selesai daripada semayang itu dan paling Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya, maka bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam hal keadaan dia berdiri berkhutbah. Nabi ni selalu macam tu. Habis semayang, bakit berdiri bagi satu khutbah dekat sahabat-sahabat dengan mengucapkan Alhamdulillah dan memuji Tuhan yang menasabah dengan kebesarannya dan dengan ketinggiannya. Nabi pula bila bakit berdiri, dia biasa macam tu. Dia mulakan dengan Alhamdulillah wa bihi nasta'in, apa semua dia ucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya itu, telah disamakan dosa menjadi saksi bohong dengan dosa syirikkan Tuhan. 3 kali diulang Nabi menyebut perkara itu. Kemudian didatangkannya dalil daripada kalam Allah yang menunjukkan atas besarnya dosa, iaitu firman Tuhan. Kemudian daripada sebutnya, jauhkan sekutu Tuhan, sekira-kira maknanya dah hendaklah jauhkan oleh sekalian kamu akan perkataan bohong di hadapan hakim dan lainnya, sehingga akhir ayat. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis lebih asah daripada hadis Aiman bin Khuraim dahulu tadi. Dan Khuraim bin Fatik itu ada bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia tak usah cakap bohong. Maksud dia satu aja. 2-3 hadis baca dia nak habaq satu aja. Tak usah cakap bohong. Berapa punya banyak dalam dunia ni orang cakap bohong. Islam kata tak usah cakap bohong. Cakap hak betul. Cakap hak betul maksud dia apa? Maksud dia cakap hak kita tahu sungguh. Hak kita tak tahu, hak kita dengar-dengar, tak usah bercakap. Kalau kita bercakap, kita jadi penyambung fitnah, penyambung cakap bohong. Tak pasti, tak usah cakap. Saya tak tahu, saya pun tak ada maklumat tentang benda ni, cukup. Hidup gagah juga nak bercakap, sekali lagi jadi bohong. Kita bercakap, orang percaya ke kita, orang bawa cakap kita pula pergi ke lain. Maka akhirnya rosak habis semua orang. Baik, dia kata masalah kerja yang berdosa besar ke atas orang yang mengerjakannya. Sesungguhnya pekerjaan yang menjadi dosa besar tu banyak, dia kata. Dan tersebut dalam Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Buka Quran pun bukan sikit senarai dosa besar, buka hadis pun bukan sikit doa ada yang kata dosa besar. Dan di sini dia kata ada 3 perkara ataupun ada 3 kerja yang menjadikan dosa besar.
telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadisnya dengan kata dia an Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir. Diriwayat dia Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, maukah aku khabarkan kepada kamu wahai sekalian sahabatku dengan perkara yang merupakan sebesar-besar dosa ke atas orang yang melakukannya. Bila didengar oleh mereka akan tanya Nabi yang demikian itu, maka sahabat pun lalu menyahutnya. Qalu bala ya Rasulullah. Jawab sahabat, bahkan ya Rasulullah, ceritakanlah kiranya kepada sekalian kami akan perkara yang menjadi dosa besar, yang menjadi ke atas orang-orang yang mengerjakannya, supaya sekalian hamba berhenti daripada melakukannya, dan bolehlah hamba-hamba jaga diri daripada jatuh ke dalamnya. Tuan-tuan, Nabi kata kat sahabat dia, hampa mau tak aku nak cerita dekat hampa yang kata dosa besar tu apa benda? Sahabat kata, tentulah kami nak tahu apa benda yang dikatakan dosa besar ni. Nabi SAW pun bersabda, dia kata, qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur au qawlu zur. Sabda Nabi SAW. Yang pertama, yang kata dosa besar ialah menyekutukan Allah. Satu. Ada kalanya dengan perkataan, ada kalanya dengan i'tiqad, dan ada kalanya dengan kelakuan. Syirik kat Tuhan ni boleh jadi dalam 3 keadaan. Bercakap boleh jadi syirik. Contoh kita kata tadilah, mujung aku pakai tangkai ni. Kalau tidak, syirik lah. Syirik dengan perkataan. Syirik dengan perbuatan. Contohnya apa? Dia pergi duduk hormat benda yang tidak patut dia hormat. Ada satu batu cincin kat dia misalnya. Satu batu cincin. Dia batu cincin ni dia punya jaga, letak atas lemari, letak tempat tinggi. Kononnya batu cincin ni tak boleh bawa bawah, tak boleh langkah. Kalau langkah berdosa. Syirik. Tak ada kena-mengena batu cincin, nak kena pergi duduk junjung, muliakan dia, angkat, letak tinggi dan sebagainya. Tapi ada orang percaya benda-benda macam ni. Syirik dengan perbuatan. Ataupun syirik dengan i'tiqad. Hati aja duk ingat. Duk ingat ni aku lagi duk ada tangkai ni tak apa. Duk ingat dalam hati. Maka syirik dia dengan i'tiqad. Semua benda ni boleh menyebabkan jadi syirik. Dan syirik merupakan murka Allah Subhanahu Wa Taala yang besar kepada manusia. Maka semua ni boleh berlaku belaka seperti yang diterangkan di dalam bab murtad. Dia kata, tu dia lagi teruk. Benda ni dia kata nak tengok lebih halus, lebih detail lagi huraian dia, tengok dalam bab murtad. Kerana percaya benda-benda yang macam ni, silat-silat hari bulan boleh jadi murtad terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Baik, dan keduanya, dosa besar yang kedua daripada perkara dosa besar itu ialah derhaka dua ibu bapa. Ini nombor 2. Dosa besar derhaka kepada dua ibu bapa. Yang ni tak taat kepada mereka itu. Yang ni tak taat kepada dua ibu bapa. Dan menyalahi kehendak dua ibu bapa yang bukan maksiat. Mak pak tak suruh kita buat maksiat, kita tidur bantah. Kalau dia suruh kita buat maksiat, kita ni anak perempuan, pak paksa suruh buka kain kelumbung, dia tak bagi anak perempuan dia pakai kain tudung, kita bantah dia. Bantah tu tak apa. Pasal apa? Pasal dia nak paksa kita suruh buat benda dosa. Kita bantah daripada buat benda dosa, tak apa. Tapi kalau dia suruh kita buat benda yang tidak salah dari segi syarak, kita pergi bantah, berdosa. Banyaklah contoh kalau nak buat. Dia suruh kita buat satu benda yang tak berdosa, kita pergi bantah. Apatah lagi dia suruh kita buat benda baik, kita pergi bantah, berdosa kita. Dan dosa tu bukan dosa kecil, dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan yang ketiganya, daripada perkara dosa besar itu, iaitu jadi saksi bohong. Ataupun sabda Nabi SAW, perkataan bohong. Seperti yang telah lalu dalam beberapa hadis keterangan dia. Qala fama zala Rasulullah SAW yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Maksud dia, kata Abu Bakrah radhiyallahu anhu, maka sentiasalah Nabi SAW kata akan dia, yakni diulang katanya akan sabdanya yang bermaksud perkataannya iaitu syahadatul zur itu, kerana sangatlah Nabi menyuruh ambil berat dan jaga dan jauhkan daripadanya. Itu dia. Habis-habis semayang, Nabi bangkit berdiri bercakap kepada makmum ada belakang Nabi. Nabi kata, hampa mau dah aku nak cerita dekat hampa 3 benda yang kalau hampa buat 3 benda ni, bermakna hampa buat dosa besar. Yang pertama, Nabi kata syirik kepada Allah, dosa besar. Yang kedua, Nabi kata derhaka ibu bapa, dosa besar. Yang ketiga, Nabi kata dosa tu ialah dosa kamu cakap bohong ataupun kamu jadi saksi bohong, dosa besar. Mai tang cakap bohong ni Nabi ulang 3 kali. Syirik kepada Allah Nabi sebut sekali, derhaka kepada ibu bapa Nabi sebut sekali, mai tang cakap bohong ataupun jadi saksi bohong ni Nabi sebut syahadatul zur, syahadatul zur, syahadatul zur, syahadatul zur. Nabi duk kata macam tu sehinggalah sahabat kata laitahu sakat. Sahabat kata alangkah baiknya kalau Nabi berhenti daripada kata tu. Nabi ulang banyak kali ni pasal apa? Pasal Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita, satu, benda ni banyak dibuat oleh masyarakat. Yang kedua, beratnya dosa yang akan ditanggung oleh orang yang buat benda ni. Tuan-tuan, kita tengok anak kita dalam sehari semalam 24 jam, berapa kali dia bohong kita? Anak kita pula kata dekat abang dia kata, abang cuba tengok ayah kita dalam sehari semalam berapa kali dia bohong kita. Dunia ni penuh dengan orang pembohong. Bohong, cakap tak betul. Dengan isteri bohong, dengan anak-anak bohong, anak-anak dengan ibu bapa bohong, kita dengan kawan-kawan bohong. Bohong saja-saja. Bohong maksudnya cakap benda yang kita tak tahu. Kita bercakap macam kita tahu, kita bohong. Maka Nabi SAW tak suka kepada cakap bohong, dan Nabi tak suka apabila seseorang itu menjadi saksi bohong. Tu dia tulis di atas tu tadi, dia kata syak rawi. Maknanya rawi tak pasti adakah yang Nabi sebut tu dosa besar ialah menjadi saksi bohong, ataupun dosa besar ialah apabila cakap bohong. Rawi tidak pasti. Jadi bila tidak pasti, dua-dua benda ni kita kena jaga. Cakap bohong pun jangan, saksi bohong lebih-lebih lagi jangan. Begitu. Baik. Dia kata di situ, dia kata maka ulang Nabi itu beberapa kali, sehingga berkata dalam hati kami para sahabat ni, mudah-mudahan kiranya diam Nabi SAW. Jadilah kiranya daripada banyak kali mengulang, kerana kesian kami akan penat dan lelah Nabi SAW mengulangi perkataan itu. Sahabat kata sampai naik takut, Nabi tak berhenti-henti duk sebut syahadatul zur, syahadatul zur, syahadatul zur, syahadatul zur. Sampai sahabat kata kami hak dengar ni pun berasa penat, apatah lagi Nabi hak duk sebut, tentu Nabi penat. Nabi sebut banyak kali supaya benda tu diingat sungguh-sungguh oleh sahabat-sahabat dia, dan kita semua umat dia ingat sungguh-sungguh jangan cakap bohong. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Masalah dia kata, orang besar bual dan juga pembohong. Ni pula dia nak sembang tentang cerita orang cakap besar. Orang besar bual, dia kata maksudnya berbual besar, cakap besar.
Cerita ni semua orang kenal dia. Bukan Perdana Menteri kenal dia, yang di Pertuan Agong pun kenal dia. Sembang ni kan. Sembang ni kira semua. Tuan sebut siapa, semua kenal dia. Kalau dia kenal orang tu tak apalah, kita pun kenal semua orang. Orang tu kenal dia. Yang ni kita takut. Dan Allah, dia kata saya minggu lepas minta maaf tak ada mayuk pasal apa? Perdana Menteri pergi makan rumah dia. Kasar ni kita kata ni. Enggak sembang macam tu. Jenis sembang macam tu. Maka dia sebut di sini orang yang besar bual, dia kata. Sembang besar. Dan orang yang sembang besar ni dia kata pembohong, dia kata. Kebanyakan ni semua bohong. Ketahuilah saudaraku, dia kata sesungguhnya orang yang membesarkan bualnya dan kuat menyombongkan diri dengan barang yang tidak ada dalam tangannya dan barang yang tidak ada dalam miliknya, hanya besar cakap sahaja, semuanya itu dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan timbul pada umatnya. Nabi habaq dah 1400 tahun dulu, Nabi habaq dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata menjelang kiamat esok akan berlaku benda ni. Benda apa? Dia kata di kalangan umat aku ramai yang suka cakap besar. Dia kata, Nabi habaq dah. Zaman Nabi dulu sahabat-sahabat tak cakap besar. Dengan Nabi ni punya tertib, punya hormat apa pun, kira Allah dan Rasul lebih mengetahui. Tapi mai akhir zaman Nabi kata kamu akan jumpa umat aku cakap ni cukup besar. Baik, kita tengok hadis dia. Dia kata bermula hadis itu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nas qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat itu Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang dan seelok-elok tabiat orang ialah orang yang hidup pada kurun aku. Nabi kata di kalangan manusia ni hak paling baik ialah generasi sahabat. Mereka hidup sama dengan Nabi. Ini manusia paling baik. Itu sebab tuan-tuan, kita ikut Allah, kita ikut Rasul. Bila tidak ada Allah dan Rasul, sahabat-sahabat boleh dijadikan ikutan. Sebab Nabi tinggal pesan dah dalam hadis dia. Nabi tinggal pesan dah. Nabi kata, ashabi kan nujum. Nabi kata, sahabat-sahabat aku ni macam bintang. Bila hampa sesat tengah padang pasir, hampa tengok bintang. Maka bintang itu menunjuk arah ke mana patut pergi. Maknanya, seketiadaan aku, bila sekira aku dah wafat, aku tak ada esok ni, hampa boleh ikut sahabat-sahabat aku. Dan di kalangan sahabat-sahabat tu Nabi SAW daripada sahabat Nabi yang mereka ni dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan al-asharah, dia kata 10 orang al-mubashshiruna bil jannah yang diberikan khabar baik, mereka akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 orang ni lebih-lebih lagi kita boleh buat mereka ni sebagai ikutan kita. Kan kita dah baca banyak kali dah hadis yang menceritakan tentang orang yang buat tahana ke sahabat-sahabat macam ni. Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya, salah seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Allah suruh Nabi Habang kata dia ni jamin syurga esok ni, terus masuk syurga. Kita dah baca di masjid ni muqaddimah cerita tentang orang nak buat naya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi hak begitu punya baik, sahabat Nabi yang begitu punya mulia, sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi itu ada orang fitnah dia. Sekumpulan penduduk yang duduk di bawah pemerintahan dia,
di Kufah. Mai jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, bagi tahu dekat Sayyidina Umar, depa kata Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi gubernur kami di Kufah ni, dia ni jahat. Depa nak rosakkan nama Sa'ad bin Abi Waqqas yang baik ni. Depa mai jumpa Sayyidina Umar, report dekat Sayyidina Umar. Depa kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni jahat. Cerita segala keburukan dia. Sa'ad bin Abi Waqqas ni cakap aja pandai, dia tak cakap, dia tak serupa bikin, pi habaq. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia dua habaq kat kami suruh pi perang, tapi bila tentera turun pi berperang dia tak pi, dia petuduk, dia buat cerita. Sa'ad bin Abi Waqqas ni bila orang balik daripada medan perang, orang bawa balik harta rampasan, dia bahagikan harta rampasan tu secara tidak adil. Pot yang sampai dekat Sayyidina Umar macam tu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni pula adalah satu orang yang apabila dia menjadi hakim, membicarakan apa-apa kes, dia akan menjatuhkan hukum secara tidak adil. Cerita yang sampai kat Sayyidina Umar macam tu. Bahkan mereka main habaq kat Sayyidina Umar, mereka kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak layak jadi gubernur. Pasal apa? Pasal dia suka semayang akhir waktu, mereka kata. Apa lagi boleh kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas? Tikarang benda yang bukan-bukan, tempek main dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, nak padan muka Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Jahat sampai macam tu. Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah, bila orang mai kemukakan tohmahan kepada gubernur dia, Sayyidina Umar Al-Khattab mula-mula sekali dia pecat dulu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pecat dulu. Pasal apa? Dia takut kok saat ni report tu betul. Kalau dia lambat pecat, boleh merosakkan kerajaan dia. Bila ada tohmahan, dia pecat dulu Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Lepas dia pecat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas ni mai jumpa dia. Dalam masa tu dia lantik satu orang sahabat lain yang bernama Ammar untuk menjadi gubernur ganti Sa'ad bin Abi Waqqas sementara nak jaga Kufah. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas mai dekat dia, dia tanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, apa hal dengan kamu ni? Orang komplain kamu macam-macam cerita. Betulkah apa yang mereka ni duk kata kat kamu? Sa'ad bin Abi Waqqas jawab mudah aja. Dia kata macam mana yang aku duk buat masa Nabi hidup, macam itulah yang aku buat masa aku menjadi gubernur lah ni. Dia kata, hak aku duk buat lah ni macam yang aku buat masa Nabi hidup dulu. Macam mana Nabi semayang, macam tu aku semayang. Dia kata, kalau Nabi semayang Isya 4 rakaat, 2 rakaat yang pertama Nabi baca surah panjang, bagi lama sikit. 2 rakaat yang kemudian Nabi cepatkan semayang dia. Macam tu Nabi buat, macam tu aku buat. Dia kata, aku tak tahulah kalau sekiranya benda yang aku buat tu salah, aku tak tahu. Tapi yang aku pasti, aku buat apa yang Nabi buat. Tu saja, dia kata. Umar Al-Khattab bila dengar penjelasan tu, dia faham terus. Dia terus kata, kalau macam tu, dia kata saja orang sakit hati dekat kamu, dia nak rosakkan nama kamu. Umar Al-Khattab terus panggil beberapa orang sahabat lain, suruh ikut Sa'ad bin Abi Waqqas balik ke Kufah. Balik pi interview penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu masjid ke satu masjid, satu masjid ke satu masjid pi, semua orang cerita kata Sa'ad bin Abi Waqqas bagus. Tapi cerita hak mai kat dia kata tak bagus. Maknanya ada sekumpulan orang dia buat cerita nak rosakkan dia. Majoriti orang kata dia bagus. Sampai di satu masjid, jumpa orang ada buat cerita tak elok ni. Bila tanya-tanya dia ni, siapa gubernur kamu? Terus dia bangkit jawab, dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Hampa nak tahu cerita dia ni? Dia ni satu orang yang cukup teruk. Dia cerita semua hak dia duk berburuk selama ni. Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni satu orang yang cakap tak serupa bikin. Suruh orang pergi perang, dia tak pergi. Harta rampasan perang dia bahagi tak adil. Bila bercara kes, tak pernah berlaku adil.
Semayang pun suka semayang akhir waktu. Bila dia sebut macam tu, dapat dah. Ini rupanya orang yang duk buat jahanam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tak tahu dia duk kata tu di depan Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang hak dia kata tak elok tu pun dia tak kenal. Dia nak kenal. Sa'ad bin Abi Waqqas dengar sendiri orang duk cemooh dia. Dengar depan-depan. Kesian sungguh, dia kata dia ni. Cara dia bercakap macam dia kenal sangat Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi berdiri depan dia. Dia tak tahu kata hak tu lah Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas angkat tangan doa dekat Allah depan kawan hak fitnah dia ni. Dia kata, ya Allah, kalaulah sekiranya dia ni bercakap bohong, dia kata, aku minta kepada kamu ya Allah. Dia kata, aku minta kepadamu ya Allah, supaya panjangkan umur dia ni. Biar dia hidup dalam kefakiran. Dan biarlah sebelum dia mati, dia terfitnah dengan teruknya. Dia doa macam tu depan tuan tu. Baru dia tahu rupanya dia duk berburuk ni depan tuan tubuh. Jahat tuan-tuan. Ni yang kata cakap bohong, fitnah. Bukan ada satu faedah dia dapat. Dia pergi perosak nama orang. Tapi dia nak puaskan hati dia. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas kata macam tu, dia tahu kata ini Sa'ad bin Abi Waqqas, dia takut. Tidak lama selepas itu makbul doa Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Sahabat yang dijamin syurga oleh Allah ni, doa dia makbul. Bila dia doa macam tu, Allah makbul. Dia ni orang yang bertanggungjawab fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ni panjang umur. Memang panjang umur. Tak mati dia ni. Sehingga dalam hadis kata, pelupuk mata dia dan kening dia jatuh sampai katuk biji mata. Punya tuah. Pelupuk mata tu punya dia melandok turun sampai katuk biji mata. Punya tuah. Dan dia ni yang kata Sa'ad, yang kata orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ni bukan setakat tua saja. Dia jadi tak ketahuan berjalan ke atas jalan. Bila orang pitanya dia, hang ni siapa? Dia kata Syekhun Maftun. Aku adalah orang tua yang sudah terkena fitnah. Aku terfitnah oleh doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pergi abang kau orang. Dan keadaan dia bertambah teruk lagi apabila dia jadi nyanyuk dan dia dijadikan barang mainan oleh budak-budak di jalan-jalan. Bila dia berjalan, budak-budak pergi cucuk pinggang dia, buat main-main dekat dia. Dia mati dalam keadaan yang amat hina. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni punca daripada cakap bohong. Punca daripada cakap bohong, yang cakap bohong dia menyebabkan maruah satu orang baik telah terfitnah. Allah Subhanahu wa taala balas balik kat dia macam tu, dia mati dalam keadaan serba hina. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis dia ni. So, Nabi SAW kata orang yang paling baik ialah orang yang hidup pada kurun Nabi. Yakni sahabat-sahabat Nabi. Yakni orang Islam di dalam 100 tahun kemudian daripada dibangkitkan aku menjadi Nabi SAW. Menjadi pesuruh Allah. Menjadi pesuruh Allah itu. Siapa yang hidup 100 tahun dalam tempoh Nabi menjadi Nabi. Ini golongan paling baik. Iaitu orang yang banyak, yakni pada ghalibnya lebih baik pada tabiatnya daripada umat aku yang dalam kurun yang kemudian daripadanya. Kemudian daripada itu sekalian orang yang mengiringi mereka itu pula lebih baik daripada orang yang kurun yang kemudian daripadanya, yakni orang yang di dalam tahun yang ke-200 kemudian daripada dibangkit Nabi SAW menjadi pesuruh Allah. Lebih baik tabiatnya dan budi bahasanya daripada orang-orang dalam kurun yang ketiganya. Kemudian daripada itu, orang yang mengiringi kurun yang kedua itu pula lebih baik daripada orang kurun yang keempat. Dia macam tu lah. Mula-mula hak hidup zaman Nabi itu paling baik. Lepas tu orang hak hidup selepas daripada zaman sahabat Nabi, itu nombor 2 baik. Lepas tu golongan yang lepas. Golongan lepas tu dia duk ikut. Mai kat kita lah ni 1400 tahun dah lepas Nabi. Jauh dah kita ni.
Jauh dah kita ni. Kerana jauh kita ni, dia main macam-macam duk adalah ni. Macam-macam duk adalah ni. Jahat ni 1001 macam duk ada dalam masyarakat. Begitu. Maka kurun yang pertama ialah kurun sahabat-sahabat Nabi. Kurun yang kedua ialah kurun tabi'in. Kurun yang ketiga ialah kurun tabi'it tabi'in. Demikianlah dikirakan tabiat dan budi bicara orang-orang tiap-tiap kurun itu. Baik, iaitu kurun yang dahulunya lebih baik daripada yang kemudiannya. Lagi jauh, lagi tak baik. Itu maksudnya. Tuan-tuan tengok lah ni apa jadi. Lah ni. Kan? Di Afghanistan ke mana ke yang keluar dalam berita harian minggu lepas. Saja-saja pergi ambil Quran, buka kencin atas Quran. Apa ni? Keluar dalam berita harian. Saja-saja nak bagi orang Islam sakit hati. Bukan ada apa. Saja-saja nak bagi orang Islam sakit hati, pergi ambil Quran, buka kencin atas Quran. Masuk berita harian. 2-3 hari lepas, Padri tu pula dah. Dia bercakap. Dia kata, Muhammad ni, dia kata adalah bapa pengganas. Kalau hak Islam tu adalah ni ganas, dia kata Nabi Muhammad tu bapa kepada pengganas-pengganasnya. Apa tujuan dia buat statement-statement yang macam ni? Apa tujuan dia? Dia nak membetulkan apa yang Nabi kata adalah hadis tu. Nabi kata menjelang akhir zaman, orang Islam ni umpama hidangan yang dikerumuni oleh orang-orang, oleh musuh-musuh di kelilingnya. Kita ni umpama lauk ikan duduk tengah-tengah hidangan tu, keliling orang nak makan. Dia ni cubit tang ni, dia ni cubit tang ni, dia ni kepak ekor, dia ni kepak kepala, dia ni. Macam tu orang Islam akhir zaman. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Habis sangat pergi berimpun ramai-ramai depan kedutaan. Apa dia rasa dengan main duk berimpun tu? Dia tak ada rasa apa. Dia gelak aja. Dia naik atas bangunan tu hak tinggi sekali, dia tengok pakai teropong daripada atas, dia duk gelak tengok kelaku kita ni di bawah ni duk melompat-lompat ni, dia duk gelak tengok. Dia kata kesian perempuan ni, apa dia boleh buat kat kita. Sekadar nak tunjuk kata kita marah dengan tindakan dia, sekadar tu ya. Tak boleh buat apa. Pasal apa? Pasal penyakit lemah orang Islam ni, penyakit yang meliputi seluruh dunia. Orang Islam duduk di bumi mana pun dia jadi begitu. Tuhan kata duribat alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ila akhir ayat. Tuhan kata ditimpakan ke atas umat Islam semua sekali az-zillah, kehinaan. Aynama tuqifu, walau di mana mereka duduk. Duk bumi mana pun kena hina, Tuhan kata. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Melainkan kalau sekiranya orang Islam berpegang dengan tali Allah. Kita kena buka tafsir Quran. Apa makna tali Allah? Bila buka dalam tafsir, dia bagi tahu hablullah, makna dia Al-Quran. Kalau orang Islam seluruh dunia pegang Quran, apa juga yang Tuhan suruh dalam Quran dia buat. Tumpang Tuhan bagi kuasa kat dia ni, apa yang ada dalam Quran yang Tuhan suruh buat, dia buat. Tuhan pelihara dia. Bila Tuhan pelihara, siapa buat apa? Tak payah kepada kekuatan tentera, tak payah kepada kuat sangat ekonomi. Kalau Tuhan pelihara, cantik. Yang ni orang kadang dia tak boleh terima, tak masuk akal. Dia kata takkan kot. Tentera kena kuat, dia kata. Ekonomi kena kuat, betul. Tentera kita kena kuat, ekonomi kita kena kuat. Tetapi kuat tentera dan kuat ekonomi bukan syarat untuk Tuhan bagi kemenangan. Bukan syarat. Tapi agama suruh kita perkuat benda ni. Pasal tu ada ayat dalam Quran, dia kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ila akhir ayat.
Tuhan kata, dan siap sedialah mastata'tum, sedaya upaya kamu, min quwwah, daripada kekuatan. Kekuatan apa? Min ribatil khair, daripada tentera berkuda. Kalau zaman dulu tentera berkuda, kalau lah segala macam benda, jet pejuang, kapal selam, submarine, apa semua, kereta kebal, semua sekali Tuhan suruh kita siap benda-benda tu. Tapi itu bukan syarat untuk Tuhan bagi kemenangan. Tuhan suruh bagi ada benda tu. Nak bagi kemenangan ataupun tidak bergantung kepada ada benda-benda ni. Bukti dia apa? Bukti dia banyak kali dah. Kita duk baca di masjid Tuan Abdullah Tanah Liat. Perang Badar, orang Islam sikit, musuh banyak. Orang Islam tak bersedia pun, musuh bersedia. Islam menang. Islam menang. Mai dalam perang Uhud. Mai dalam perang Uhud, orang Islam ramai. Musuh sikit, dia jadi kalah pula dah. Ramai, kuat. Ini semua bukan syarat untuk Tuhan nak bagi kemenangan. Tuhan boleh bagi menang kalau dia nak bagi menang. Syarat dia apa dia? Illa bihablin minallah. Melainkan kalau kamu pegang sungguh-sungguh dengan tali Allah. Pegang sungguh-sungguh dengan Quran. Tuhan kata aku tolong. Tolong maksud dia apa? Maksudnya orang Islam tidak akan kena hina walau di mana dia berada. Hak ni nak kena faham. Hak ni nak kena faham. Selagi mana kita dalam diri kita sendiri orang Islam ada sikit duk terselit dalam hati kita tak suka kepada Islam, Tuhan tak tolong kita. Kita sendiri orang Islam ni ada duk selit dalam hati kita tak apa suka dengan Islam. Lemah dengan Islam. Berasa ganggu dengan Islam. Selagi tu ada rasa hina dengan Islam ni, selagi tu Tuhan akan hina kita atas tangan musuh-musuh kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak boleh ada dalam diri kita ni rasa hina. Tuhan sebut dalam Quran, la tahinu wa la tahzanu antumul a'launa. Tak usah berasa hina, tak usah berasa sedih. Antumul a'launa, kamu orang yang paling tinggi. Di sisi Tuhan, orang Islam tinggi. Tak sepatutnya orang Islam berasa hina dengan Islam yang ada dalam diri dia. Sebaliknya orang Islam kena bangga dengan Islam yang ada dalam diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW nak tanam ni kebanggaan dengan Islam dalam diri orang Islam ni. Nak tanam tu kebanggaan tu. Baik. Dia kata sabda Nabi SAW, salatan summa yaji'u qaumun min ba'dihim yatasammanun. Maksudnya salatan summa yaji'u qaumun min ba'dihim yatasammanuna wa yuhibbuna as-saman yu'tuna asy-syahadah qabla an yus'aluha. Maksud dia, kemudian datang kepada mereka itu satu kaum yang mendakwa diri itu, bukan diberi, tolong perbetih. Kemudian datang kepada mereka itu satu kaum. Dia kata selepas daripada generasi sahabat yang cukup bagus ni, mai generasi tabi'in. Lepas tabi'in, mai tabi'in. Begitulah seterusnya, dia duk mai. Nabi kata esok ni akan mai dekat kamu satu kaum. Yang kaum ini mendakwa diri mereka itu ada apa-apa yang tidak ada pada dirinya. Benda yang tak ada, dia pergi mengaku kata ada. Murung lah. Maksud dia mula nak murung lah. Seperti apabila berkecek dan berbual dengan orang, maka ia pun mengeluarkan besar bual kerana menuntut gah. Dia kata. Nabi kata menjelang kiamat, dia mai dah puak ni. Bila bercakap ni suka nak cakap besar sebab nak tunjuk gah, nak tunjuk besar. Begitu. Seperti dikatanya, aku ada kebun yang luas di negeri aku dan aku ada cukup lengkap dengan tanah ayamku dan sebagainya. Dan keadaan aku di negeri tidak berkurang dengan kira-kira orang kaya-kaya. Dia kata.
Mai duk cerita ke orang, saya ni asal daripada sebutlah negeri mana pun. Saya ni mai berdagang di sini ni. Saya ni asal saya Singapura, hidup abang korang. Di Singapura tu tolak tanah orang, tanah saya semua. Sembang besar. Tolak hak orang, hak saya semua. Memanglah tolak orang hang lah. Tapi sembang tu, ada kata nukuk belah habanglah kawasan mana pun, itu semua tu tanah saya semua lah. Duk main cerita ke orang, tujuan cakap besar. Seolah-olah bila dengar cakap dia ni macam dia ni kaya sangat lah. Ini akan timbul di akhir zaman, Nabi kata. Atau dikatanya, aku apabila menghadap guru terang hatiku, lekas saja aku dapat faham dan dapat ingat apa kata guruku itu. Maka tidaklah aku seperti si anu itu. Berapa kali pun diterangkan oleh guru, ada saja pertanyaan dia. Bila abang dia pandai apa dah. Dia kata, saya masa duduk mengaji dulu, saya ni masuk dalam kumpulan budak cerdik. Hidup abang orang. Tak payah abang lah kalau cerdik sungguh pun. Tapi tak, dia nak abang juga. Tak apa lah kalau abang betul. Kalau pemohong lagu mana? Saya ni dulu duduk mengaji dekat tu lah, abang lah. Siapa nama Tok Guru dia. Di kalangan anak murid kepada Tok Guru tu, saya ni lah nampak cerdik sikit. Hak lain ni, dah mereka ni nak kata bodoh tak bodoh, tapi tak apa cerdik macam saya. Duk cakap, duk kembang sorang-sorang. Ada juga manusia macam ni. Nabi kata menjelang akhir zaman dia main ni, geng hak macam ni. Dia duk angkat diri sendiri sorang-sorang macam tu. Padahal ia orang yang tidak demikian itu. Hak ni yang karut. Sebenarnya tak pandai tak mana pun. Pitanya kawan lain hak seorang lagi sama sekelas dengan dia dulu. Kau tu kata siapa dia? Abang-abang nama. Dia kata, awak teruk kan? Tak apa, nanti hang kenal. Kawan tu tak mau nak cerita apa dah. Tak apalah, pelan-pelan nampak nanti kenal lah. Pandai sungguh ke dia ni, pelan-pelan nampak nanti kenal. Legutu pula cerita yang main. Kan? Tapi dengar ke cerita dia tadi, dia pandai sekali lah. Macam tu. Sampai kadang-kadang ada orang yang lagi pandai pada dia lah ni, pun dia condemn juga. Ini lagi kasang. Kan? Dia kata tu yang jadi profesor tu dulu sekelas dengan saya lah. Duk kena pulas perut dengan cik guru. Macam mana boleh jadi profesor lah ni? Hak kena pulas perut boleh jadi profesor, awak hang tak jadi profesor kan? Tapi dia sembang tu tak jatuh. Oh, kita dengar takut. Tu hak jadi profesor tu dulu duk kena pulas perut. Dia ni tak pernah kena pulas perut tapi tak jadi profesor. Cerita dia macam tu. Ya? Bahkan diketahui orang akan dia bual besar saja. Lah sekali orang kata apa? Orang kata bom kat dia. Bom. Sembang tang ni meletup, pergi sembang tang ni meletup, pergi sembang tang ni meletup. Lah orang panggil siapa? Mana? Bom. Dia panggil. Yang pergi lekat bom tu pasal apa? Pasal banyak orang dah terkorban dengan bom dia. Ini karutnya. Demikianlah orang yang kemudian daripada 3 kurun itu, yakni kemudian daripada bangkit Nabi menjadi Nabi, pada ghalibnya suka bawa labun dan kecek yang demikian itu. Istimewa zaman kita sekarang ini. Dia kata lebih-lebih lagi zaman kita lah, banyaklah jenis cakap macam ni, cukup banyak. Pergi kedai kopi jumpa. Jumpa saja geng ni. Kita duk penyuruh kedai ni, duk minum, duk dengar dum duk meletup. Duk meletup cerita kan. Kita dengar, bayar duit cepat-cepat, balik rumah cepat sikit lagi bagus. Dia macam tu. Kebanyakan yang mana dia tulis? Kebanyakan yang mengeluarkan labun dan bual tai angin ini disebut, dikata, dipuji isteriku sebaik-baik orang dan cukup taat, dan anak aku pandai, cerdik dan sebagainya. Semuanya dikenangkan daripada makanan dan pakaian, padahal bohong, semata-mata bohong. Video abang kau orang, bini dia lugu tu, lugu ni, semua bagus. Dia abang kau orang, anak dia lugu tu, lugu ni, semua bagus. Hakikat sebenarnya tak ada apa pun. Dia kata itu tadi apa? Dia kata tai angin saja. Tak ada apa dia kata.
Ni bahasa dalam kitab ni. Dia kata bual tai angin. Dia kata. Hanya membesar-besar diri dan mengangkat di tengah khalayak yang ramai sahaja. Beza nak sembang besar, nak bagi semua orang pakat dengar, takat tu aja, tak lebih daripada tu. Dan suka akan gah dan tinggi nama juga. Dia suka jadi cicak kembung begitu aja. Nampak kembung tu ambil cicak, habis 3 biji tak kenyang pun. Rupanya angin saja ada dalam tu. Tak ada isi, begitu. Sabda Nabi SAW lagi, wa yuhibbuna saman. Artinya dan suka mereka itu akan gemuk tembul, dia kata. Ni akhir zaman ni banyak orang macam ni. Yakni suka mencari-cari apa-apa hal supaya gemuk tembul dirinya dan senang sentosa kehidupan daripada makan minum, pakaian dan tempat duduk dan rumah tinggal yang bagus dan cukup senang lenang dan sebagainya. Akhir zaman manusia kira nak cari kesenangan. Tu saja manusia yang ada akhir zaman cakap bohong. Boleh kesenangan dengan cara bohong saja. Begitu. Maka berkiralah ia segenap waktu akan makan yang sedap, pakaian yang bagus, tempat tidur yang lembut dan halus, dan apa-apa yang berkemegahan sekira-kira gemuk dan tembul dirinya. Duk kira yang tu saja. Nak cari benda ni semua pun dengan jalan bohong. Nabi kata itu menjelang akhir zaman. Sabda Nabi SAW lagi, wa yu'tuna asy-syahadah qabla an yus'aluha. Memberi mereka itu akan kesaksian dahulu daripada diminta mereka itu akan dia. Orang tak tanya pun langkah pergi ke depan dah nak jadi saksi sangat-sangat dah. Yakni apabila masuk dia ke dalam taulan-taulannya yang berbual, maka ia pun mengiyakan bual orang-orang itu melawan orang yang membohongi. Orang duk sembang ni, dia duk hingga kulun duk kata betul aja. Padahal kawan tu kata tak betul. Dia pergi nak betulkan benda yang tak betul. Kan kawan dia duk cerita, dia duk kata betul. Betul. Sungguh betul. Dia nak mengiyakan apa yang kawan tu kata. Sedangkan kawan tu kata bahagi sama banyak. Setengah betul, setengah membohong. Dia pergi duk tolong mengaku kata betul. Dan adalah ia mengiyakan itu dengan buta tuli dan tak tahu usul asalnya. Dia pun tak tahu cerita sebenar, dia pergi duk sokong lah. Tapi sungguh, dia kata, lagu hang kata sungguh. Dia hak sokong ni, apa yang dia tahu tentang cerita yang orang duk cakap tu? Dia tak tahu, tapi sokong dulu. Apa-apa sokong dulu. Dia kira macam tu. Maka dibetulkan orang itu. Cukup pula dengan sumpahnya sekali. Padahalnya tak ada siapa yang minta saksikan cakapnya itu. Dan tidak siapa suruh dia bersumpah. Dia sampai kata lah sungguh. Sumpah dia kata sungguh macam dia ni kata. Dia pergi duduk sokong sampai bersumpah-sumpah. Sedangkan dia pun tak tahu kepala ekor apa yang kawan tu kata. Ini manusia akhir zaman. Maka ia memperbuat yang demikian itu kerana ambil hati taulan yang berbual itu. Ataupun mau sama yang besar bual itu. Dia saja nak pergi jadi sama dengan kawan yang duk gelembong tadi. Macam tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Dia kata ini akhir abwabus syahadat dan mengiringinya abwabuz zuhdi. Habis bab cerita tentang saksi, dan selepas ni dia akan masuk bab zuhud. Bab zuhud maksudnya kita disuruh supaya zuhud, supaya dunia tidak lekat di hati, supaya dunia tidak lekat di hati. Dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf, semua saudagar kaya. Tapi kaya tu tak merosakkan mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila mai perang Tabuk, bakit berdiri bila Nabi minta sahabat-sahabat derma untuk keperluan perang Tabuk. Sayyidina Abu Bakar bakit berdiri. Dia kata apa? Dia kata dia nak bagi semua harta dia untuk peperangan. Sayyidina Umar bakit berdiri. Sayyidina Umar kata aku nak bagi setengah daripada harta aku untuk peperangan.
Sina Bakar, Sina Umar, Sina Osman, kalau tak ada duit, bolehkah nak tolong? Nak bantu perang Tabuk? Tak boleh tolong. Mereka ada duit. Mereka orang kaya. Sina Bakar orang kaya, saudagar besar. Saidina Umar saudagar besar. Saidina Osman saudagar besar. Tetapi kekayaan yang mereka miliki itu tak menyebabkan mereka ni jadi derhaka Tuhan. Tak. Sebaliknya dia guna pula kekayaan dia ni untuk nak membantu Islam. Ini kita jangan salah faham dalam soal-soal macam ni. Jangan salah faham. Nabi betul, Nabi susah. Nabi susah. Tapi Nabi dikelilingi oleh orang-orang yang kaya. Maka dengan kerana tu, bila nak buat apa-apa, sumbangan mai cepat. Pasal apa? Pasal keliling Nabi ada orang kaya. Mai cepat sumbangan. Dan Nabi boleh buat apa yang Nabi nak buat. Dan kekangan tak ada duit tidak menjadi masalah bagi Nabi. Sebab keliling Nabi orang yang boleh membantu apa yang Nabi buat. Ni. Ahlus Sufah yang miskin-miskin tu, siapa yang duk belah mereka? Ahlus Sufah, sahabat-sahabat yang mai daripada tempat jauh, mai nak mengaji daripada Nabi, mai ke Masjid Madinah ni nak mengaji dengan Nabi. Mereka ni mai tak bawa apa, pakaian selai sepinggang, mai habang nak mengaji ke Nabi. Siapa nak bagi makan mereka ni? Mereka mai tak ada apa, duit sekupang pun tak ada satu dirham pun tak ada dalam poket. Mai ni bawa batang tubuh, pakaian selai sepinggang. Mai jumpa Nabi, habang nak mengaji dengan Nabi. Nabi buat satu semurung dekat Masjid Madinah tu bagi Ahlus Sufah duduk. Hampa duduk sini. Makan minum mereka ni mai daripada mana? Bukan Yahudi bagi. Makan minum mereka ni mai pada mana? Daripada sahabat-sahabat Nabi yang menyaga, yang kaya-kaya. Sahabat-sahabat Nabi yang ada duit ni bergiliang hari-hari. Bergiliang hari ni kawan ni buat kenduri, esok kawan ni buat kenduri, lusa kawan ni buat kenduri. Semua orang dapat makan. Sahabat-sahabat Nabi yang kerja susah payah cari duit, duit tu kemudiannya disalurkan untuk tolong orang macam ni. Tuan-tuan tahu dalam masyarakat kita ni berapa banyak orang yang nak duit. Lah ni Allahu Akbar, tak tahu nak habang. Budak-budak nak pergi mengaji duit tak ada ni, tak tahu nak habang. Dia alur start Insaniah nama tempat. Nama tempat pengajian tu Insaniah, Universiti Kembang Al-Azhar. Berapa ramai budak-budak Islam kita daripada pondok-pondok apa semua ni pergi masuk Insaniah sampai tahun 3. Tahun 4 nak kena pergi Mesir, nak kena pergi Al-Azhar, nak celup 1 tahun di sana baru dapat ijazah Al-Azhar. Nak pergi duit tak ada. Borang minta derma ni kita pun takut boleh lari. Saya pergi mengajar di Masjid Sultanah Bahiyah tu tuan-tuan, ya Allah, bila main musim budak-budak ni nak pergi mengaji, sorat derma ni depa selit celah wiper kereta, depa selit dekat pintu kereta. Hamai jumpa depan-depan bagi lagi. Kalau nak tolong semua, mana nak cari duit nak tolong semua? Macam-macam. Hak ibu bapa mai jumpa lagi di apa nama belah bagan serai naik ke atas Madiwa dia panggil. Tu satu lagi tempat. Budak-budak pondok apa semua ni pergi sana mengaji. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 nak pergi mengaji di Al-Azhar. Duit tak ada juga. Siapa nak bagi duit dekat mereka ni? Nak pergi mengaji. Siapa nak pergi bagi duit kat mereka ni? Dia nak minta duit kat kita. Berapa orang kita boleh tolong? Berapa orang kita boleh tolong? Berbanding dengan puluhan nak minta derma ni. Berapa orang kita boleh tolong? Nak tala pergi ke siapa? Pergi seorang saya pun tak ada duit. Pergi seorang saya pun baru berhutang kemarin. Pergi seorang saya pun anak nak masuk universiti. Pergi seorang kita nak minta tolong siapa? Nak mengaji pun nak kena ada duit. Belum cerita hak lain lagi. Nak mengaji pun kita tak ada duit. Orang Islam tak ada lagi pakatan, pakat ramai-ramai buka supermarket sendiri. Tak ada lagi tuan-tuan. Ni nak mai bulan puasa ni, nak start lah nak pergi beli kain baju anak-anak kecil-kecil nak raya, nak pakai baju baru. Kita pergi beli kedai siapa?
Kedai siapa yang kita pergi beli baju raya anak kita ni? Kedai siapa? Kita pergi supermarket Cina, kita pergi kedai Hindu, inilah kedai-kedai kita pergi duk beli barang. Pasal apa? Pasal kita sendiri tak ada, benda-benda ni tak ada. Kalau kita marah sungguh dekat orang yang bukan Islam, bukan Melayu ni, kita marah sungguh, kita perambat mereka keluar daripada negeri kita, tinggal apa ke kita ni? Dia keluar dengan supermarket dia keluar dengan kedai kain dia keluar dengan semua kepentingan dia keluar habis, tinggal apa kat kita ni? Pasal apa? Pasal kesedaran di kalangan orang Islam ni, dia tak ke mana, tuan-tuan. Kesedaran kita ni tak ke mana, hasad dengki tinggi. Yang tu yang ada kat kita, yang tu kesedaran tak ke mana. Betul-betul sedang nak buat bagi jadi elok ni tak banyak mana, nak pelingkuk kawan banyak. Kita cari cara kok mana pun nak bagi jahanam kawan hak nampak nak maju. Itu yang ada dalam masyarakat kita. Apa kesudahan kita? Duit tak ada, mengaku duit tak ada, tapi kita tak senang bila tengok kawan-kawan kita jadi senang. Kalau kawan kita senang, kita tak banyak sikit, kita boleh tumpang senang. Tuan-tuan tahu siapa yang duk bagi sumbangan dekat kerajaan Israel tu? Siapa yang bagi sumbangan? Kita tengok semua company-company besar dalam dunia menyumbang dekat mereka. Pasal apa? Pasal semua company besar dalam dunia hak mereka punya. Tuan-tuan sebut apa saja nama company besar dalam dunia ni yang barang yang dia buat satu dunia pakai. Baju hak dia buat di dunia mana pun ada jual. Kasut hak dia buat dunia mana pun ada jual. Handphone dia buat dunia mana pun ada pakai. Semua benda hak syarikat tu buat di semua dunia, seluruh dunia ada pakai. Siapa punya ni company-company besar ni? Yahudi punya. Orang Islam tak ada, tuan-tuan. Buat ubat gigi kalau bubuh cap apa, siwak apa dulu ni, tak tahu dah, tak ada dah lah ni. Bukan tak ada ubat gigi tu, dengan kelang-kelang dia pun tak ada dah. Pasal apa? Pasal kita tak dapat sokongan daripada kita sendiri. Tak sokong sudah ni, hidup bercakap pula dalam masyarakat, tak sedap ubat gigi tu. Kita pergi condemn pula hak saudara seagama dengan kita buat. Itu dia sikap kita, condemn. Kita tak sokong tu satu bab, kita condemn. Pergi cakap ke orang pula tak sedap. Dia kata bukan kita tak mau tolong, tak sedap. Kita punya cakap tu mempengaruhi berapa ramai orang pula. Semua orang pakai kata tak sedap, tutup kedai kawan kita. Tuan-tuan, kena sedap lah benda ni, kena sedap. Benda ni kena banyak benda. Ni nak mai bulan puasa ni kita muhasabah balik lah. Sebab kita tak kalut dengan makan minum, kita tak kalut dengan nak cakap benda-benda tak elok. Bulan puasa ni jadikan bulan muhasabah. Kan? Duk saja-saja lepas baca Quran tu saja melengung saja. Melengung yang tak merugikan. Melengung, fikir balik apa satu benda yang kita kena buat. Apa satu benda yang kita kena buat. Tak hidup. Dalam masyarakat kita, tolong-menolong tak hidup. Pakatan tak menjadi. Semua rosak. Semua rosak. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Kan, tadi ada satu kawan main jumpa saya di tempat kerja tadi. Dia tu promote suruh masuk apa nama takaful bank Islam ni. Sampai dia tunjuk kat saya pun tak masuk lagi. Dia main duk cerita apa, kita pun tak masuk, bukan pasal apa, duk nak masuk, tak masuk itu. Dia bukan susah nak isi borang tu aja, nak isi borang nak buang duit sikit. Tu pun tak masuk. Tadi dah dia main dah, kita pun suruh duduk depan kita tanya dia, okey apa, cuba cerita kat saya cara ringkas. Dia pun cerita. Dia kata insurans dulu ada banyak, dia kata dalam masyarakat kita, dalam Malaysia ni macam-macam insurans tu ada. Alternatif kepada insurans Islam ni lah takaful bank Islam ni. Ini alternatif dia. Nama saja takaful, dia kata sebenarnya khairat, dia kata. Betul memang yang tu. Nama saja takaful, tapi sebenarnya khairat. Khairat maksudnya kebaikan. Khair maksudnya baik. Khairat maksudnya kebaikan-kebaikan. Kita masuk insurans kita, isteri kita, anak kita, kita bayarlah ikut package apa kita pilih, bayarlah setahun, kata kita bayar 1,000. Kita bayar 1,000, kita akan dapat balik 40% daripada 1,000 tu. Hak 60% lagi pi atas nama khairat.
Mungkin kita masuk tahun ni kita tak kena apa, kita sihat, isteri kita sihat, anak-anak kita sihat. Tapi ada saudara kita duduk di Johor ke, duduk di Negeri Sembilan ke, duduk di Melaka ke, tak sihat. Dan dia juga jadi keluarga dalam khairat ini. Maka duit kita 60% tu pergi tolong dia. Pahala sure dah dapat. 40% dapat balik. Dia abang kata saya tadi. Macam kita buat khairat kematian di kampung. Samalah. Tapi itu cara yang tidak komersial. Yang takaful ni cara komersial. Dia kata kita buat bagi besar. Ini dana orang Islam. Kan? Kita tak masuk. Saya pun tak masuk. Tadi dia bagi borang, ambil balik, tak tahu nak isi ke tak lagi. Kan, tapi kali ini berasa nak isi lah. Kan? Tuan-tuan, kita tengok. Kebaikan dia apa dia? Dia kata, kebaikan apabila kita ditimpa musibah. Kita tak kena musibah, kita tak nampak kebaikan. Bila kita ditimpa musibah, kita masuk 1,000. Tiba-tiba anak kita kena masuk hospital, operation kena sampai 5,000. Kita masuk 1,000 aja, 5,000 tu takaful bayar. Dia bayar tu pakai duit siapa? Duit no lah. Kawan-kawan kita yang masuk di Johor, yang masuk di Negeri Sembilan, yang masuk di Melaka, duit-duit mereka tu mai tolong kita. Tahun lagi satu kita sihat pula. Duit kita pula guna untuk tolong mereka di sana. Pahala sure dah dapat. Pasal apa? Pasal kita tolong-menolong. Ini alternatif yang bank Islam buat untuk nak tolong orang Islam. Tapi kita sendiri tak masuk. Kan penjelasan tak ada. Itu sebab tuan-tuan saya kata masjid-masjid ni kena ada satu slot. Dia panggil slot profesional. Kena ada. Kita bukan duk buat kuliah-kuliah bulanan, mengaji agama, baca Bahrul Mazi saja. Sebulan kita ambil satu malam. Sebulan satu malam panggil orang-orang profesional main cakap di masjid. Tapi kita nak panggil orang profesional main cakap di masjid, kita kena pastikan orang main ramai. Kita pergi panggil pakar jantung mai untuk bagi satu cakap dalam masjid, nak cerita macam mana cara nak jaga jantung. Kita panggil dia mai ada 15 orang. Dia pun tak larat nak cakap. Yang tu satu. Orang kampung kita ni kena turun mai dengar ni. Saya dah cerita banyak kali ni di Bandar Baru Uda dekat Johor Baru tuan-tuan. Dekat Bandar Baru Uda, jalan nak pergi ke Tampui tu. Masjid dia subhanallah. Mereka jadikan satu jadual tetap. Sebulan satu ceramah profesional. Dia panggil lah. Malam ni panggil bomba. Bomba main cakap. Tapi dia panggil bomba ada janggutnya. Cakap. So dia cerita. Dia cerita pasal macam mana nak jaga rumah kita supaya kita dapat elak daripada berlaku benda-benda yang tak elok dalam rumah. Dalam bentuk kebakaran dan sebagainya. Apa nak jaga, apa nak bungkang mana. Dia kena peringat. Kita tuan-tuan tak peringat lupa. Gurau api letak merata tempat. Macam-macam. Benda tu boleh jadi punca terbakar. Mai pula bulan depan panggil pakar. Doktor saja ada berapa banyak slot dia boleh isi. Bulan ni pakar mata. Bulan lagi satu pakar jantung. Bulan lagi satu pakar ENT. Ear, nose and throat. Mai bercakap pasal mata, telinga, apa semua ni. Mai bercakap macam tu. Kita ni bukan duk mengaji Bahrul Mazi saja, kita dapat benda-benda macam ni. Kita boleh jaga. Orang Islam juga kesihatan dia jadi baik. Mai pula satu panggil siapa? Panggil semua golongan profesional yang ada ni mai masjid cakap. Bagus tuan-tuan. Kita tak buat benda-benda macam tu. Tabung masjid duk isi sampai nak pecah tabung. Aktiviti tak ada. Anak qaryah tak dapat manfaat. Duit duk bagi. Tiap-tiap hari Jumaat masuk duit. Apa dia dapat daripada duit dia masuk dalam tabung tu? Kalau setakat ambil duit nak simpan, kemudian nak tulis di papan hitam, duit kita ada banyak mana, kita simpan sendiri pun boleh. Buat apa kita bagi masjid simpan? Kita bagi duit tu kerana kita nak tengok aktiviti. Kalau kita bagi RM2, kita tengok bulan ni apa dia buat, aktiviti yang memberi faedah dekat kita. Bulan depan kita buat RM5, kita tak rasa rugi apa. Kita bagi duit, kita dapat hasil dia. Kita bagi RM5, kita tengok dia buat aktiviti lagi baik, memberi satu faedah dekat kita. Lagi sekali kita buat RM10 dalam tabung. Jadi kita bubuh RM2, lagu tu reput, lagu tu tak ada apa. Lagi sekali kita cash tabung pergi cepat-cepat daripada depan kita. Kita tak buah duit lah.
Benda-benda macam ni tuan-tuan. Kita kena fikir macam mana nak hidupkan masyarakat Islam di tempat kita dengan buat benda-benda macam ni. Kita kena ambil idea daripada tempat lain. Ambil idea. Dan elakkan daripada jadi masalah dalam qaryah kita sendiri. Elak. Dosa bergaduh ni tak ada untung tang mana. Bergaduh ni tak ada untung tang mana. Cakap-cakap yang boleh merosakkan sama-sama kita, wajar dijauhi. Dosa. Kita bercakap ni, kita duduk bercakap 4-5 orang, kita tak tahu hak duduk depan kita 4-5 orang ni, dia dengar cakap kita, dia simpan ke, dia pergi cerita ke? Kita tak tahu. Kita bercakap depan kawan ni, kita duduk buruk satu orang dalam kampung kita. Kawan hak dengar tu biar abang, rosaklah. Kita bukan tahu orang hak duduk depan kita ni dia macam mana. Kita cakap sedap kita, dia dengar, dia pergi cerita dekat kawan hak kena kata tu. Kawan tu kecil hati, rosak kampung kita. Ini kesilapan yang remeh-remeh, yang kecil-kecil kita duk buat dalam kampung. Akhirnya kita yang menanggung rugi dia. Rugi tuan-tuan. Kita ada masjid tak dimanfaatkan sepenuhnya. Sangatlah ruginya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun bulan puasa nak main ni, nak buat satu sekali. Nak buat satu sekali, tazkiyah diri. Bagi bersih. Nabi Muhammad SAW pun sebelum di-Isra' dan di-Mi'rajkan oleh Tuhan, Jibril belah dada, ambil hati Nabi basuh dengan air Zam-Zam. Bukanlah bermakna hati Nabi tak elok, tetapi itu simbolik, menjadi simbol kepada kita umat Nabi Muhammad ni, hati kena bersih. Hati kena bersih. Bagi elok hati kita. Terus aduk buruk sangka, terus aduk ingat nak bergaduh, terus aduk ingat nak cari pasal, terus aduk ingat nak berpecah, terus aduk ingat nak tosak-tosak. Yang ni semua benda tak elok. Ada masalah, selesai cara rundingan. Disembang elok-elok. Kalau semua orang ada sifat macam ni, cantik tuan-tuan. Sampai dah masa dah. Sampai dah masa orang Islam mesti solid. Orang Islam mesti solid. Bukan di Malaysia saja, seluruh dunia. Atas nama Islam, kena solid. Ni kita nak tengok tahun depan persidangan OIC. Apa OIC nak bincang ni tahun depan? Kita nak tengok apa OIC nak bincang dalam keadaan orang kencing ajar Quran lah ni. Dalam keadaan siapa pun tak saduk halang Amerika, dia tetap nak serang Iraq. Dalam keadaan orang Islam di Palestin hak mati ni bukan disikit dah. Dah lah bilang dah. Mula-mula duk gagah bilang, yang keluar dalam berita 3 orang, sebenarnya 300 yang mati. Tak lah bilang dah yang duk mati. Tengok Yahudi mai dengan kereta kebal, dengan tank. Orang Islam di Palestin kutip-kutip batu punggai tank. Apa nak jadi? Dia main dengan kereta kebal, randuk orang tindih keluar perut. Hak Islam